أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita menyambung perkongsian sampai kepada ayat yang ke-237 surah Al-Baqarah. Ayat yang seperti dipaparkan, kita mendengar dulu bacaan ayat daripada Qari' ayat surah Al-Baqarah 237 insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul Azim. Ayat yang antara lain diterjemahkan seperti berikut. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya. Yang ini memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yakni halal menghalalkan, itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Ayat ini dia menyambung daripada perkongsian kita ayat yang sebelumnya 236. Dalam ayat yang sebelumnya ini dia menceritakan tidak menjadi satu kesalahan berlaku perceraian sebelum daripada kita menyentuh isteri, sebelum bersama dengan isteri, dan bahkan sebelum daripada mahar itu ditetapkan. So, ayat ini sambungan kepada ayat yang sebelum. Dia menceritakan pula situasi di mana perceraian itu berlaku dan dalam masa yang sama mahar telah pun ditetapkan. Okey. Wa in talaqtumuhunna, dan jika, wa in dan jika, talaqtumuhunna, jika kamu menceraikan, kamu di sini talaqtumu, yakni kamu merujuk kepada orang-orang yang beriman. Hunna adalah perempuan-perempuan yang diceraikan. Sebab tu dia datang dengan hunna. Hunna merujuk kepada ramai perempuan. Mereka perempuan. Okey. Kalau seorang perempuan dia kata ha alif. Itu adalah seorang. Kalau dua orang dia kata huma. Okey. Kalau ramai perempuan dia kata hunna, menceraikan mereka. Okey. Merujuk kepada perempuan-perempuan yang diceraikan. Min qabli an tamassuhunna. Dari sebelum, min dari, qabli sebelum. Sebab tu ada salat qabliyah, salat ba'diyah. Salat qabliyah, salat sebelum daripada salat fardu sunat. Salat ba'diyah, salat selepas daripada salat fardu. Ini adalah qabli. Dari sebelum an tamassuhunna, kamu menyentuh. Tamassu, kamu menyentuh. Dia asalnya tamassuna, ada na kat situ. Nun ada kat situ. Kemudian hunna, itunya tamassuna hunna gitu. Tetapi kerana ada an ini menyebabkan nun yang ada selepas waw itu dibuang.
Okey, bila dibuang kerana apa? Kerana ada an di hadapan itu. Okey. Baik. Menyentuh, tamassuhunna menyentuh. Menyentuhunna merujuk kepada orang yang ditalakkan tadi. Maknanya sebelum daripada kamu orang-orang yang beriman menyentuh isteri-isteri kamu yang kemudian ditalakkan. Maka bila mana ini berlaku, talak berlaku sebelum menyentuh isteri, waqad faradtum, waqad dan sesungguhnya faradtum kamu telah menetapkan. Faradtum maknanya ketetapan. Jadi daripada farada tu fardu kan. Fardu tu adalah ketetapan, kewajipan. Yang mana benda yang telah pun ditetapkan. Dan sesungguhnya faradtum kamu menetapkan. Kamu telah pun menetapkan. Tum itu merujuk kepada kamu, orang yang beriman. Kamu telah menetapkan lahunna bagi mereka, hunna sekali lagi merujuk kepada perempuan nisa al-mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalakkan. Bagi mereka faridah, ketetapan, kewajipan. Yang ini menetapkan apa yang dimaksudkan kewajipan di sini mahar. Mahar telah pun ditetapkan. Fanisfu. Bila mana ini berlaku, ini uslub dalam bentuk uslub syarat. Ayat ini dalam bentuk syarat. Wa in talaqtumuhunna, jika kamu talaknya, okay? Kemudian disambung lagi, maka demikian. Ini jawab dia. Ini adalah jawab syarat dia. Fanisfu ma faradtum, maka separuh daripada apa faradtum yang kamu tetapkan. Yang ini separuh daripada mahar. Bermaksud separuh daripada mahar kena berikan kepada siapa? Kepada isteri. Kena diserahkan juga walaupun dah berlaku talak, separuh daripada mahar itu diserahkan kepada isteri. Jadi ini yang berlaku. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Illa kecuali ayya'funa, kecuali dimaafkan, mereka memaafkan. Maknanya mereka ini merujuk kepada pihak perempuan. Pihak perempuan dia tidak menuntut. Ya'fu dia daripada afa, ya'funa mereka ramai. Ya'funa bentuk ramai. Okey. Dia begini dia punya afa ni. Afa maknanya maafkan. Ya'fu mudhari' dia. Ini adalah fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Afun, maksudnya adalah afun. Sebab tu dalam doa bermaksud kemaafan. Allahumma innaka afuun. Afuun karim tuhibbul afwa. Afun. Fa'fu anna. Okey, fa'fu anna. So perkataan afun bermaksud memaafkan. Okey, memaafkan. Okey. Kecuali mereka memaafkan. Yakni mereka tidak menuntut. Maknanya mahar itu bila mana tidak dituntut, tak apalah. Tak perlulah diserahkan separuh itu. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Okey. Ataupun dimaafkan ataupun memaafkan. Siapa yang memaafkan? Alladhi yang biyadihi pada tangannya 'uqdatun nikah, kuasa pernikahan. Maknanya orang yang dimaksudkan ada kuasa dalam pernikahan ini dan menyebabkan pernikahan itu boleh berlaku ialah dua pihak lah, wali dan juga suami. Okay. So ada pandangan yang pelbagai di sini. Setengah mengatakan uqdatun nikah ini yang ada kuasa dalam ikatan perkahwinan. Uqdah bermaksud ikatan uqdah. Uqdatun nikah yang berkuasa. Biyadihi di tangannya ini bermaksud berkuasa. Maknanya di tangannya ikatan pernikahan. Ada pendapat yang mengatakan ia adalah wali. Ada pendapat mengatakan ia adalah suami. Kalau dalam terjemahan yang kita baca tadi, dia merujuk kepada suami. Ya. Dalam terjemahan yang kita baca ni, terjemahan tadi itu dia merujuk kepada pihak yang memegang ikatan pernikahan ni, ada yang menyebutnya dia adalah suami. Okay. Dalam satu penafsiran lain, dia merujuk kepada wali. Dalam satu penafsiran lain pula,
dia merujuk kepada apa nama ni, sama ada wali ataupun suami. Samalah, sama ada wali ataupun suami. So ada pentitilan dari segi pendapat di situ. Maknanya bila mana suami mengatakan tidak perlu, maka diberikanlah, kan, diberikanlah kepada isteri, okey, kesemuanya. Sebahagian daripada sebahagian ataupun separuh daripada mahar itu. Okey. Jadi ini bergantung kepada sama ada tuntutan daripada pihak isteri ataupun tuntutan juga daripada pihak suami. Kalau suami kata okey, dia nak bagi, bagilah, kan. Kalau pihak isteri kata okey, tak perlu bagi, maka tak perlu bagilah. Kecuali kalau katalah pihak isteri tidak menuntut, pihak suami nak bagi, terpulang. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Benda itu tidak di ruang lingkup skop yang dinyatakan di sini, itu boleh dilakukan. Okey. Bila mana pihak isteri tidak menuntut dan pihak suami juga berlapang dada nak memberikan, ataupun pihak suami nak menuntut, maka begitu keadaannya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan jika kamu memaafkan, okey, dan jika kamu memaafkan, aqrabu littaqwa. Memaafkan bermaksud berlapang dada, berbudi bicara, bertolak ansur. Itu dimaksudkan wa an ta'fu. Aqrabu littaqwa, lebih hampir kepada taqwa. Kerana di dalam kita bermuamalah ni, di dalam kita berurusan sesama manusia, dia ada dua keadaan. Sama ada urusan adalah urusan yang direct, urusan yang langsung, yang berkaitan dengan hak, yang mana hak perlu ditunaikan. Kalau kita ada hak, kita boleh menuntut. Okay? Urusan yang ini wajib, ini kena buat. Bila mana seorang itu ada hak, dia boleh menuntut dan perkara itu wajib dilakukan. Kalau mana yang dituntut itu sedemikian sesuatu dan ia menjadi hak, maka itu wajib dilaksanakan dan dilakukan. Satu lagi, dalam kita bermuamalah dengan manusia ni, sesama kita, dia ada satu lagi peringkat, dia panggil tasamuh, ihsan. Okay, tasamuh, ihsan, berbudi bicara, melebihkan saudara, itu satu lagi darjat. Ini dia muliakan orang lain. Dia berbudi bicara dengan orang lain. Dia memberikan seorang itu lebih daripada haknya. Okay? Memberikan seorang itu lebih daripada haknya. Berlapang dada, bertolak ansur. Okay? Walaupun dia kekurangan hak, tapi dia bertolak ansur. Dia berlapang dada. Ini bahagian satu lagi darjat dalam kita bermuamalah sesama manusia. Okay? So, yang darjat kedua ni lah yang dinyatakan dalam ayat ini. Maksudnya ia lebih hampir kepada taqwa. Bila mana kita bertolak ansur, kita melebihkan saudara kita, kita berbudi bicara, itu lebih hampir kepada taqwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupa, tansau maknanya kamu lupa. La tu bermaksud jangan. So dia la di sini adalah la bermaksud jangan. Okay. Maknanya jangan dia panggil apa, nahyah, jangan. Jangan. Dia bukan bermaksud tidak, ya. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupa al-fadla bainakum. Dalam kita berurusan dengan urusan yang penuh budi bicara, penuh kebaikan, penuh perasaan ihsan. Itu adalah al-fadla. Okay, al-fadla. Perasaan ihsan, perasaan melebihkan saudara, perasaan budi bicara yang baik, itu ada al-fadla. Al-fadla asal bermaksud kelebihan. Okay, tapi boleh difahami dengan penafsiran yang saya sebutkan tadi. Bainakum, antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah akan apa yang kamu lakukan, ia melihat. Okay, ia maha melihat. Basir. Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Kita dah sebut banyak kali dalam akhir ayat, biasa disertakan dengan kenyataan-kenyataan
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang sempurna, okey, dengan penuh dengan kesempurnaan. Di sini Allah menyatakan bahawa Allah melihat keadaan apa yang kita lakukan. Bila mana kita berbuat baik, pasti Allah akan berikan ganjaran kebaikan atas kebaikan yang kita lakukan. Bila mana kita berniat atas perbuatan itu niat yang selain daripada niat yang baik, Allah mengetahui dan Allah melihat dan Allah tahu, dan pastinya Allah akan membalas apa juga perkara kejahatan, hasad, dengki dan sebagainya yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang, tetapi Allah Maha melihat. Okey. Dari segi uh, tajwid, dari segi tajwid, sedikit yang boleh kongsikan di sini. Kalau kita lihat, qalqalah ada banyak ada sini. Qaf talaqtumuhunna. Lagi aqrabu, at-taqwa. Okey. Uqadatun nikah. Okey. Al-fadl bukan qalqalah. Dad tu bukan qalqalah. Jadi huruf qaf tadi qalqalah. Jangan baca wala tansawul fadla bainakum. Salah. Dia pasal dad ini dia bukan huruf qalqalah. Kemudian yang mungkin kita boleh kongsikan lagi, nun yang tasydid, okey. Nun al-musyaddadah ni. Nun yang bersabdu yang mana kena dengungkan. Hunna tamassuhunna lahunna. Okey. Kemudian yang mana kita boleh kongsikan lagi mad, ada berapa mad di sini? Illa ayyafun. Okey, so illa itu dia adalah mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Begitu juga ta'fu aqrabu littaqwa. Ya, ta'fu adalah mad jaiz mad bertemu selepasnya hamzah. Okey, dalam kalimat yang berasingan dia adalah mad jaiz munfasil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.